Hey, selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk 5, Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah asal-usul nama Melaka. Cikgu rasa semua pelajar bila Form 1 tahun lepas sudah pernah belajar tentang Parameswara. Jadi kita tengok Melaka itu pengasas dia ialah Parameswara. Dia berasal dari Pak Lembang, dan beliau telah berlari mencari perlindungan di Temasek. Pada mulanya Melaka itu dari sebuah perkampungan yang kecil. Pada mula dia Melaka adalah sebuah perkampungan yang kecil dan makin berkembang sehingga menjadi sebuah pusat perdagangan. Jadi pengislaman Parameswara pada tahun 1414 telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang utama dan yang terulung di rantau Asia, ini. Jadi zaman kegemilangan Melaka adalah semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, dan bila kemerosotan adalah pada zaman Melaka mula mengalami kejatuhan, mula mengalami kemerosotan pada zaman Sultan Mahmud Shah. Kita tengok kegigihan Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini adalah faktor-faktor kegemilangan, aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa Melaka begitu gemilang? Apakah faktor-faktornya? Yang pertama ialah sistem pemerintahan yang teratur. Melaka mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Yang kedua, dia mempunyai kemudahan pelabuhan entrepot, dan juga adanya hubungan diplomatik yang baik antara Melaka dengan kerajaan China dan India, dan juga ada bantuan orang laut, dan juga ada ikatan konsep daulat, iaitu adanya perundangan, adanya hukum tanggung Melaka, perundangan, dan juga undang-undang laut Melaka. Kita tengok hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan antara Melaka dengan kerajaan luar seperti China, India, Arab dan Siam. Melaka mempunyai hubungan baik dengan kerajaan China sebab Melaka mendapat perlindungan China terutamanya semasa serangan kerajaan Siam. Bila Melaka mendapat ancaman daripada kerajaan Siam, negara China membantu, menghantar tentera, membantu melindungi Melaka daripada serangan Siam. Jadi akibatnya ada hubungan diplomatik yang baik ini, yang erat ini, maka memudahkan Melaka berkembang menjadi sebuah tanah jajahan yang luas. Yang kedua, aspek kegemilangan Melaka ialah dengan adanya sistem pentadbiran, sistem pemerintahan yang teratur. Iaitu dengan adanya Sultan Melaka sebagai ketua negeri dan juga sebagai ketua agama Islam dan juga sebagai ketua tentera, makanya Sultan dengan dibantu oleh pembesar 4 lipatan. Kemudian diikuti dengan pembesar berempat, dan kemudian pembesar berempat pula dibantu oleh pembesar 8. Pembesar 8 dibantu pula oleh pembesar 16 dan seterusnya pembesar 16 dibantu oleh pembesar 32. Jadi yang duduk di kedudukan yang teratas sekali dalam sistem pentadbiran Melaka ialah Sultan. Sultan adalah ketua negeri dan juga ketua agama Islam dalam sistem pemerintah Melaka. Nanti kita akan tengok organisasi dia.
Okey, selain adanya sistem pemerintahan di Melaka, ada juga ini salah satu aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ialah dengan adanya undang-undang yang sistematik. Okay, iaitu adanya dua undang-undang, satu ialah Undang-Undang Laut di Melaka dan lagi satu ialah Hukum Kanun Melaka. Di mana Hukum Kanun Melaka ini adalah berlandaskan undang-undang Islam. Selain itu adanya pengurusan perdagangan yang cekap, iaitu dengan bantuan pembesar Sabandar ini, dengan pembesar bantuan seperti Sabandar, Nakota dan Kiwi, maka mereka dapat menguruskan perdagangan Melaka dengan sistematik. Dan Sabandar dengan Nakota itu adalah pembesar yang bertanggungjawab dalam hal-hal perdagangan, perkapalan dan pelayaran. Selain itu, salah satu faktor kegemilangan Melaka ialah Melaka dapat muncul sebagai pusat perdagangan entrepot, iaitu disebabkan kerana Melaka terletak, kedudukan strategi Melaka yang terletak di tengah-tengah jalan perdagangan antara pedagang Cina dengan India. Disebabkan juga kerana Melaka, kedudukan Melaka yang terlindung daripada tiupan angin monsun. Jadi menyebabkan kapal-kapal dari negara luar dapat berlabuh dengan selamat. Selain itu, ada juga disebabkan kerana bentuk muka bumi Melaka yang berbukit. Jadi memang amat sesuai untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan. Bilanya dapat adanya serangan atau ancaman daripada Siam, maka Melaka itu adalah satu tempat yang agak terlindung sebab ditutupi dengan bentuk muka bumi yang berbukit. Selain itu adanya juga penggunaan sistem mata wang di Melaka, iaitu semasa zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Jadi sistem mata wang itu dapat dikendalikan dengan lebih lancar. Adanya sistem penukaran mata wang, di mana dapat menarik pedagang-pedagang dari negara lain untuk datang ke Melaka untuk berdagang di Melaka. Kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. Di Pelabuhan Melaka memang disediakan gudang-gudang. Adanya gudang-gudang bawah tanah dibina bagi memudahkan para pedagang untuk menyimpan barang dagangan mereka. Jadi bila adanya stol-stol, adanya gudang-gudang bawah tanah, maka pelabur-pelabur lain rasa terjamin. Barang-barang mereka, barang-barang perdagangan mereka rasa terjamin sebab terjamin daripada kecurian, terjamin daripada sebarang kerosakan. Jadi di samping adanya gudang untuk simpan barang dagangan mereka, ada juga tempat untuk mereka memperbaiki kapal. Adanya kemudahan membaiki kapal dan juga adanya sistem sukatan dan timbangan yang dianggap adil pada waktu itu. Pada waktu itu sistem cukai juga dikenakan, iaitu cukai rasmi sebanyak 6% untuk orang India, Sri Lanka dan Burma dan 3% bagi pedagang barat yang menetap di gugusan Kepulauan Melayu. Dan bayaran tidak rasmi bagi pedagang Cina dan juga negara Maluku dan Sumatera. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, peranan orang laut juga penting, memainkan peranan yang penting, iaitu orang laut itu berperanan sebagai tentera. Mengawal, tugas dia ialah sebagai tentera. Tugas orang laut itu ialah dia dapat mengawal laluan perdagangan. Pastikan tak ada
ancaman lanun, serangan ancaman lanun. Jadi orang laut itu dia memang mahir dalam sistem perkapalan dan dia memang mahir dan mengetahui selok belok mengenai ilmu pelayaran dan juga ilmu kelautan. Baik, di sini kita dapat tengok zaman Sultan Melaka. Okey, Melaka diasaskan pada tahun 1414 oleh para meswara. Okey, para meswara ini nama sebenarnya ialah Raja Iskandar Shah. Lepas tu diikuti dengan Sultan Megad Iskandar Shah, Sultan Muhammad Shah, Sultan Abu Syahid, Sultan Muzaffar Shah. Pada zaman kegemilangan adanya ini, Sultan Muzaffar Shah. Diikuti dengan Sultan Mansur Shah, lepas tu Sultan Alauddin Riayat Shah. Akhir sekali, bilanya zaman kemerosokan, zaman berakhirnya kejatuhan, zaman kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka adalah di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, di sini cikgu nak pelajar tengok ini. Ini penting, ini sistem pentadbiran Melaka, iaitu sistem pemerintahan Melaka. Seperti yang tadi cikgu sebut, dalam sistem pentadbiran Melaka dan juga sistem pemerintahan Melaka, Sultan adalah duduk di tempat yang paling tinggi. Yang paling berkuasa ialah Sultan. Sultan itu dia bertindak sebagai ketua negeri, ketua negara dan juga ketua agama Islam. Lepas tu dia dibantu oleh pembesar berempat. Pembesar berempat itu ada 4 orang. Yang pertama bendahara, yang kedua bendahari, yang ketiga temenggung, yang keempat laksamana. Pelajar kena ambil tahu apakah peranan, apakah tugas yang dijalankan oleh bendahara. Iaitu bendahara itu dia macam menteri, menteri utama peringkat pusat. Dia juga sebagai penasihat raja. Bendahara itu dia juga bertindak sebagai ketua hakim. Bila sultan tak ada, dia akan jadi sebagai pemangku sultan. Bendahari uruskan semua berkenaan dengan sistem mata wang. Kalau temenggung itu peranan dia, temenggung itu jawatan ini dia bertugas sebagai ketua polis atau penjara. Dan dia juga merupakan hakim di darat. Temenggung ini tugas dia juga sebagai hakim di darat dan dia juga sebagai pegawai protokol istana. Laksamana ini tugas dia ialah sebagai ketua angkatan laut dan juga sebagai hakim di laut. Tadi temenggung ialah hakim di darat, laksamana pula ialah hakim di laut. Di laut. Dan laksamana juga bertindak sebagai bodyguard, pengawal peribadi raja. Dan dia juga sebagai ketua duta laksamana ini. Dia sebagai ketua duta, ketua utusan ke negara luar. Lepas tu pembesar berempat ini mereka dibantu oleh pembesar berlapan dan pembesar berlapan dibantu oleh pembesar 16 dan pembantu 16 dibantu oleh pembesar 32. Jadi pelajar kena ingat tugas ini tugas-tugas pembesar berempat ini peranan masing-masing mereka dalam sistem pentadbiran Melaka. Okey, kita tengok akhir sekali kita akan tengok faktor kejatuhan. Apakah faktor yang menyebabkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka? Sebab apa yang menyebabkan berakhirnya zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka? Disebabkan pada waktu itu kita ada seorang pemerintah yang lemah. Melaka ada seorang pemerintah yang lemah iaitu Sultan Mahmud Shah. Pada 1511. Dia mengambil alih, menaiki takhta selepas Sultan Alauddin Shah. Jadi akibat termakan fitnah, jadi Sultan Mahmud Shah itu telah menitahkan pembunuhan terhadap Tun Mutahhir.
Okay. Jadi selepas meninggalnya Sultan Alauddin Berhayat Shah, maka tiada ada lagi pemimpin yang cekap. Selepas itu. Jadi kematian Bendahara Tun Perak yang berwibawa, selepas kematian Tun Mutakhir, maka dah tak ada lagi sanak saudara ataupun cucu cicit untuk memegang jawatan, untuk mengambil alih kedudukan sultan. Pada waktu itu berlakunya masalah perpaduan, iaitu berlakunya disebabkan kerana pelantikan Tun Mutakhir, jadi menyebabkan rakyat Melaka menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat Melaka dan juga menimbulkan persaingan orang Melayu dengan kaum India Muslim. Jadi akibat konflik antara pembesar Melayu dengan India Muslim, maka rakyat Melaka mula berlakunya keadaan berpecah belah dan tidak bersatu padu. Dan pada waktu itu, pada zaman Sultan Mahmud Shah, dikenakan pula dengan cukai yang tinggi ke atas pedagang. Jadi menyebabkan pedagang-pedagang dari negara luar masing-masing berpindah ke pelabuhan yang lain. Pedagang dari negara luar itu mereka tidak mahu lagi singgah di pelabuhan Melaka. Mereka cuba berpindah keluar dari Melaka dan cari pelabuhan yang lain. Okay. Dan juga lagi satu faktor ialah disebabkan kelemahan askar Melaka. Sebab askar Melaka menggunakan keris, perisai, tombak dan juga senjata yang tradisional untuk menentang askar Portugis. Jadi askar Melaka itu tidak mempunyai kelengkapan struktur, kelengkapan yang lebih canggih seperti mana askar Portugis. Jadi akibat daripada itu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Di sini cikgu letak ini supaya pelajar lebih nampak apakah faktor yang menyebabkan berakhirnya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada dua faktor, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalaman tadi kita dah tengok. Kita tengok faktor luaran. Luaran disebabkan serangan Portugis yang diketuai oleh Alfonso di Albuquerque. Mereka telah berjaya menyerang dan menawan Melaka pada tahun 1511. Okey, jadi kesimpulannya pada hari ini ialah kita tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka menjadi titik tolak dalam lipatan sejarah di Malaysia. Dan kita dapat tengok kemasyhuran Melaka sebagai sebuah institusi pendidikan yang terawal pada masa itu. Selain jadi pusat perdagangan antropod, Melaka juga menjadi pusat pendidikan yang terawal pada zaman tersebut. Jadi ini dapat dilihat kegemilangan, semua kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat melalui bukti-bukti daripada batu bersurat, daripada aktiviti perdagangan mereka, daripada sistem timbangan dan sukatan mereka, daripada sistem mata wang dan juga dari segi penyebaran agama Islam dan juga perkembangan tulisan Jawi dan lain-lain. Jadi cikgu harap lepas awak tengok penerangan daripada cikgu, pelajar dapat melengkapkan latihan modul buku PBD sampai 5.2. Jadi pelajar ada masalah tak? Ada sebarang masalah daripada pelajar? Okey, kalau tak ada masalah, setakat ini saja daripada pengajaran Cikgu Lim pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Sekiranya pelajar menghadapi apa-apa masalah, boleh menghantar WhatsApp kepada cikgu. Boleh ajukan masalah melalui WhatsApp kepada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.